أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada petang ini marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat lagi bersama-sama dalam rangka untuk kita menambah kefahaman, melengkapi antara satu sama lain sampai untuk kita nak meneruskan tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang mukminah dalam rangka untuk membangunkan din Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita terus kepada perbincangan kita melalui buku yang bertajuk Ghulamud Da'wah ini, yang menghuraikan berkenaan dengan satu hadis berkaitan tentang Ashabul Ukhdud, rahib, ghulam dan ahli sihir. Jadi kita sambung rangkap hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya, fa in ibtulita fala tadulla alayya, fa in ibtulita fala tadulla alayya. Jadi maksudnya, sekiranya kamu diuji, janganlah kamu menceritakan tentang aku. Sekiranya kamu diuji, janganlah kamu menceritakan tentang aku. Ini rahib berkata kepada ghulam, kalimah kamu diuji disebut tanpa menyebut siapakah yang akan menguji. Dan juga disebut sebelumnya kalimah yang menunjukkan syak sekiranya. Sedangkan sebelum ini disebut dengan menggunakan kalimah yang menunjukkan pasti berlaku kamu akan diuji. Baik, sebelum ni saya telah menyebut tentang rangkap hadis di mana berbunyi wa innaka satubtala. Sebelum tu rahib tu kata kepada ghulam, wa innaka satubtala. Maksudnya kamu akan diuji. Jadi ghulam akan diuji. Ghulam akan diuji. Kemudian dia sambung, fa in ibtulita fala tadulla alayya. Sekiranya kamu diuji, janganlah kamu menceritakan tentang aku. Di sana terdapat kepada keraguan. Sekiranya, fa in ibtulita, sekiranya kamu diuji. Kemudian di sana menceritakan bahawa kalau diuji, seolah-olahnya tidak diuji. Jika sekiranya diuji, maka tidak tahu siapa yang nak uji ghulam ini. Siapa yang nak menguji ghulam ini? Maka rahib kata,
Rangkap yang sebelum ini, wa innaka satubtala ini, sesungguhnya kamu akan diuji. Jadi di sana memang para da'i akan diuji. Kerja mengajak manusia untuk beriman kepada Allah ini memang akan diuji. Cuma siapa yang menguji, bila diuji, dalam bentuk macam mana, kita tidak tahu. Jadi ini disebabkan apa yang disebutkan sebelum ini adalah berdasarkan kepada keyakinannya bahawa perkara tersebut akan berlaku. Ini di atas keyakinan rahib bahawa perkara tersebut akan berlaku. Ujian ni akan berlaku. Dan apa yang disebut di sini adalah berdasarkan kepada realiti dan apa yang dijelaskan, apa yang jelas di alam nyata. Ini memang realiti yang berlaku. Rahib menceritakan ujian ini memang realiti berlaku. Ini kerana firasat juga kadang-kadang tersilap. Disebutkan sebelum-sebelum ini tentang firasat. Firasat orang beriman ini kadang-kadang betul, kadang-kadang tersalah. Cuma di sana kita berpandukan kepada pengalaman. Mungkin pengalaman berbeza-beza dan apa yang berlaku tidak menepati kajian yang dilakukan. Mungkin kemungkinan-kemungkinan tu mesti ada. Tapi di atas pengalaman, di atas realiti yang berlaku, itu yang dinyatakan. Ataupun disebabkan rahib bertujuan untuk tidak membebankan ghulam. Jadi, rahib berkata begitu supaya tidak membebankan ghulam. Oleh itu, dia tidak mengungkapkan untuk kedua-dua ayat tersebut menggunakan kalimah yang menunjukkan bahawa ujian pasti berlaku dengan keyakinannya supaya ghulam tidak bersusah hati sebelum tibanya waktu ujian. Jadi, jalan dakwah ini pasti akan diuji. Cuma bila siapa yang uji, itu tidak diceritakan, tidak dinyatakan oleh rahib. Supaya ghulam ini mengambil langkah berhati-hati dan bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam hadis ini mungkin kita boleh melihat kepada yang pertama, penjagaan terhadap para da'i. Penjagaan terhadap para da'i. Di mana mereka adalah modal dakwah dan pelopornya. Jadi kita nak jaga para da'i ni. Seperti mana rahib menjaga ghulam tadi. Jadi ghulam itu seorang da'i dan mereka juga adalah pelopor, pencetus. Jadi oleh itu kita nak kena jaga. Daripada dihapuskan sehingga ke akar umbi oleh ahli batil. Dengan mengambil semua sebab-sebab yang diharuskan dan termampu merupakan kewajipan yang diwajibkan oleh syarak dan akal. Jadi untuk menjaga para da'i ini mesti diambil kira. Mesti kena ambil langkah sebab-sebab yang termampu. Sesungguhnya mendedahkan diri kepada kesusahan dengan cara mengisytiharkan tokoh-tokoh dakwah tanpa keperluan sebenar atau tidak berdasarkan kepada langkah-langkah yang dikaji dengan teliti adalah perkara yang akan dipersoalkan kepada para pengasas dan pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mahu mencampakkan diri dalam kebinasaan, kata-kata. Jadi oleh itu kita nak kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga supaya tidak diketahui oleh ahli batil ni. Kalau sekiranya diketahui oleh ahli batil, maka dia akan hapuskan sehingga ke akar umbi. Ahli batil ni dia akan hapuskan hingga ke akal umbi. Sekiranya mereka telah mengambil sebab-sebab merancang dan berusaha
kemudian Allah menentukan apa yang mereka tidak ingini, maka itu hanyalah semata-mata ketentuan daripada Allah yang dikehendakinya untuk hamba-hambanya. Jadi sekiranya mereka telah mengambil sebab-sebab, merancang dan berusaha, kemudian Allah menentukan apa yang mereka tidak ingini, maka itu hanya semata-mata ketentuan daripada Allah yang dikehendakinya. Seperti mana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 21. Surah Yusuf ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maksudnya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Jadi, kita melihat banyak organisasi-organisasi dakwah ataupun organisasi-organisasi Islam yang mana kita melihat pemimpin-pemimpin mereka ini ditangkap. Pendakwah-pendakwah yang memperjuangkan Islam ini ditangkap sehingga ke akar umbi. Walaupun mereka telah melaksanakan dalam keadaan yang berhati-hati, berjaga-jaga. Kenapa? Kerana akhirnya kita nak kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa, kita nak kena ambil asbab, langkah-langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Tetapi jika sekiranya diketahui, maka semuanya itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, menjaga rahsia dan berhati-hati adalah di antara sebab-sebab terpenting untuk menjaga dakwah dan pendokongnya. Di sana terdapat banyak dalil yang menunjukkan keharusan dan menjadi wajib ketika keadaan memerlukannya. Jadi di dalam Al-Quran, bagaimana kita lihat beberapa dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sirah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita dalam berhati-hati menjaga kerahsiaan ini. Firman Allah dalam surah Al-Fath ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum. Dan kalaulah tidak kerana orang-orang mukmin lelaki dan perempuan yang kamu tidak mengetahui mereka. Ayat ini berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijrah. Jadi para sahabat bersiap sedia. Tak. Begitu juga ada pun ketika mana berlakunya Fathul Makkah. Tetapi tidak berlakunya peperangan. Tak. Kenapa? Kerana di sana terdapatnya hikmah. Hikmahnya apa? Allah nak memelihara, menjaga pertumpahan darah. Kerana di kota Mekah itu juga kemungkinan ataupun ada orang Islam, lelaki ataupun perempuan yang tidak diketahui. Jika sekiranya berlakunya peperangan, niscaya banyak darah-darah ataupun nyawa-nyawa orang Islam yang berada di kota Mekah hilang, layang, terbunuh. Jadi itu hikmah antaranya. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi, bagaimana kerahsiaan. Maksudnya, sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak ini ke bandar dan biarlah dia memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya dan hendaklah berlemah lembut, serta janganlah seorang pun menyedari keadaan kamu. Jadi bagaimana Ashabul Kahfi tidur dalam gua, kemudian dia terbangun dari tidur, selepas tidurnya dia tidak tahu tidur yang lama tu, kemudian dihantar seorang untuk beli makanan dan melihat apa yang berlaku di sana. Ini kerahsiaan, menjaga kerahsiaan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 71, ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang beriman, bersiap sedialah kamu, bersiap siagalah kamu. Jadi di sana untuk berhati-hati. Begitu juga sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita
bagaimana Nabi SAW dalam hijrah ataupun dalam peperangan, dia berjumpa dengan seorang tua yang ditemuinya. Ketika itu dia bertanya, "Kamu semua dari mana?" Baginda menjawab, "Kami daripada air." Kami daripada air. Jadi sirah menjelaskan bahawa apabila Rasulullah ingin keluar berjihad, baginda akan menzahirkan perkara yang sebaliknya. Jadi nak menjaga kerahsiaan ini. Kalau kita lihat 3 tahun pertama, dakwah dilingkungi dengan suasana kerahsiaan yang ketat. Kemudian dilonggarkan sedikit demi sedikit berdasarkan suasana dan keadaan. Tetapi kerahsiaan tidak pernah dihapuskan sama sekali di mana-mana marhalah dakwah sekalipun. Ingat, Rasulullah SAW, walaupun 3 tahun pertama dalam dakwah dia dilaksanakan secara kerahsiaan, maka sedikit demi sedikit Rasulullah melonggarkan kerahsiaan tersebut mengikut suasana dan keadaan. Tetapi kerahsiaan ini tidak pernah dihapuskan sama sekali di mana-mana marhalah dakwah sekalipun. Begitu juga kalau kita lihat dalam pemilihan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, mengandungi pengertian kerahsiaan dan berhati-hati. Bagaimana Rasulullah memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat pertama Rasulullah berkumpul dengan para sahabat melaksanakan proses tarbiyah ini? Al-Arqam adalah daripada kabilah Bani Makhzum. Mereka adalah musuh kepada Bani Quraisy. Jadi Rasulullah ini Bani Quraisy, kemudian Bani Makhzum. Adalah tidak logik sekiranya baginda mengadakan perjumpaan di rumah musuhnya. Ini strategi yang Rasulullah buat. Jadi Al-Arqam ketika itu berusia 16 tahun dan keislamannya ketika itu tidak diketahui ramai. Jadi ini strategi yang Rasulullah buat, menyembunyikan keislaman. Begitu juga kalau kita lihat An-Najasyi, menyembunyikan keislamannya. Raja Najasyi ini, Raja Habsyah ini dipanggil Najasyi ini. Jadi dia menyembunyikan keislaman dia juga. Dengan itu dia mampu untuk mengekalkan tahta pemerintahannya. Oleh kerana dia menyembunyikan keislamannya, dia mampu untuk mengekalkan tahta kerajaan dia. Dapat melindungi. Dengan sebab itulah dia dapat melindungi muslimin yang berhijrah ke Habsyah. Jadi sebab itu orang Islam yang berhijrah ke Habsyah dilindungi oleh Raja Najasyi ini. Jadi banyak lagi lah yang menceritakan tentang berhati-hati dalam pelaksanaan dakwah ini. Seluruh peristiwa hijrah menunjukkan sistem dan kerahsiaan amat dititik beratkan. Pemilihan waktu yang sesuai untuk keluar. Di peringkat awalnya Abu Bakar sendiri tidak diberitahu. Kemudian baginda memberitahunya pada waktu yang tidak pernah baginda pergi berjumpa dengannya. Pemilihan penunjuk jalan. Peranan yang dimainkan oleh Asma dan Abdullah. Kedua-duanya adalah anak Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak melalui jalan yang biasa dilalui oleh orang ramai untuk ke Madinah. Jawapan Abu Bakar kepada orang yang bertanyakannya mengenai Rasulullah yang bersamanya. Penunjuk yang menunjukkan kepadaku jalan dan lain-lain. Bagaimana apabila berjumpa dengan orang, Abu Bakar beritahu siapa orang sebelah tu? Dia adalah penunjuk yang menunjuk kepadaku jalan. Itu umum kan. Jadi memang Rasulullah SAW ini penunjuk jalan. Jadi di antara dalil lain ialah apa yang disebut oleh kaedah usul yang dinamakan oleh ulama sebagai muqaddimah wajib, iaitu ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa yang menyebabkan sesuatu kewajipan tidak sempurna melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib. Kita mengatakan mendirikan daulah Islamiyah, kemudiannya
khilafah Islamiyah dan berhukum dengan syariat Allah sebagai ganti kepada hukum hakam yang diciptakan oleh manusia adalah wajib. Ini kerana ad-din tidak akan tertegak kecuali dengan terlaksananya perkara tersebut. Jadi kita mengatakan mendirikan daulah Islamiyah ataupun khalifah Islamiyah ataupun berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Jadi oleh itu din tidak tertegak kecuali dengan terlaksananya perkara tersebut. Jadi dengan mengambil langkah-langkah untuk jalan tersebut, maka adalah wajib. Oleh itu berhati-hati dan menjaga kerahsiaan adalah wajib. Jadi oleh itu berhati-hati dan menjaga kerahsiaan adalah wajib. Apa yang menyebabkan sesuatu kewajipan tidak sempurna melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, negara-negara di dunia pada hari ini, kuasa besar khususnya seperti Amerika, Perancis, Rusia, China dan lain-lain menggunakan cara kerja secara rahsia di kebanyakan aspek seperti pengintipan maklumat, mata-mata gelap, kajian sulit, perbelanjaan sulit, hubungan sulit, perjanjian sulit, tali barut sulit. Ia dilakukan demi menjaga kekuatan mereka dan memperlihatkan kehebatan mereka kepada musuh. Semua ini dilakukan oleh kuasa-kuasa besar yang telah mantap dan memiliki kekuasaan. Jadi hari ini kita lihat negara-negara besar dunia pun melaksanakan seperti itu. Apakah muslimin ingin membuka dada dan memperlihatkan segalanya kepada musuh, kepada golongan taghut dan kufur? Apakah kita orang muslim? Tak, kita nak sebarkan semuanya. Nak membuka dada, maklumkan kepada semua bahawa kita ni seorang muslim. Tidak. Kan? Negara-negara kafir pun mereka terdapat kerahsiaan-kerahsiaan yang tertentu. Jadi oleh itu kita orang Islam perlu berhati-hati dan menjaga kerahsiaan tersebut. Yang ketiganya, para da'i semestinya tidak bercakap atau menceritakan sesuatu atau membuka rahsia yang membawa kepada menyakitkan saudara mukminnya yang lain, sekalipun dia terpaksa menghadapi kekasaran, kesusahan dan penyiksaan dalam usahanya menyembunyikan rahsia muslimin. Yang ketiga ni, para da'i semestinya tidak bercakap atau menceritakan sesuatu atau membuka rahsia yang membawa kepada menyakitkan saudara mukmin. Jadi nak kena jaga. Tak. Inilah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam. Tak. Tentera Islam yang kuat menjaga rahsia. Tak. Tidak semena-menanya membuka. Begitu saja. Dia tidak sepatutnya membasikan kesabarannya sebelum dia menceritakan sesuatu atau membuka rahsia yang membawa kepada menyakitkan muslimin dan terbukanya rahsia-rahsia mereka. Jadi orang-orang Islam ini dia menjaga kesabaran dia. Memang orang Islam apabila ditangkap, dia diseksa, ditindas, dia khianat, tetapi mereka bersabar dan menjaga kerahsiaan. Mereka mengasihi saudara-saudara se-Islam yang lain. Cuma di sana kita melihat bagaimana kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah memberikan pengajaran kepada kita. Apa peristiwa yang berlaku kepada para sahabat ini memberi pengajaran kepada kita. Sesungguhnya para sahabat ini mereka telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana kita nak ambil pengajaran kita daripada peristiwa tersebut. Ini kerana sebahagian sahabat menganggap tindakannya itu sebagai suatu jenayah yang layak dibunuh. Pelakunya kerana ia merupakan suatu pengkhianatan terhadap muslimin disebabkan dia membuka rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita melihat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dia cuba ingin membuka rahsia kepada orang musyrikin Mekah.
Bukan nak maklum kepada orang musyrikin Mekah, tetapi nak menceritakan hal apa yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah kepada ahli keluarga dia yang berada di Mekah. Tapi itu adalah satu pengkhianatan. Dan ada yang sahabat mencadangkan supaya perlu dibunuh. Perlu dibunuh kerana dia mengkhianat. Tiada yang dapat menyelamatkannya. Tak ada siapa dah boleh menyelamatkan dia ini. Hatib bin Abi Balta'ah ini. Kerana dianggap pengkhianat, maka pengkhianat mesti dibunuh. Tapi tiada yang dapat menyelamatkannya melainkan penyertaannya di dalam peperangan Badar. Seperti mana yang disebut di dalam hadis, apakah kamu tidak tahu semoga Allah melihat kepada ahli Badar dan berfirman, buatlah apa yang kamu suka, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa kamu semua. Cuma apa yang boleh menyelamatkan Hatib bin Abi Balta'ah ini kerana beliau tergolong dalam golongan ahli Badar. Ahli Badar. Maka Nabi SAW menyatakan, kamu tidak tahu semoga Allah melihat kepada ahli Badar. Kan Allah berfirman kepada ahli Badar, buatlah apa yang kamu suka, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa kamu semua. Ahli Badar ni Allah ampun dosa. Maka dengan sebab itulah dia terselamat daripada dibunuh. Tapi ini pengajaran kepada kita. Kita tidak semudah untuk mengkhianati saudara kita se-Islam. Begitu juga din Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tunjuk ajar yang diberikan oleh rahib kepada gulam supaya tidak menceritakan tentang dirinya apabila dia diuji adalah perancangan dan strategi dakwah dan perjalanannya. Jadi tunjuk ajar yang diberikan oleh rahib kepada gulam ini supaya tidak menceritakan tentang dirinya apabila dia diuji adalah perancangan dan strategi dakwah. Apabila gulam menerima ujian, jadi rahib bagi tahu, kamu jangan ceritakan kepada mereka tentang aku. Ini kerana perancangan dan strategi dakwah. Ia bukan disebab oleh tindakan pengecut ataupun penakut. Bukan sebab rahib tu seorang pengecut atau penakut. Bukan. Tapi ini strategi dakwah. Ini kerana rahib sanggup berhadapan dengan mata gergaji sehingga rahib tersebut mati. Tak. Jadi seorang pejuang di jalan Allah ini, rahib ini, dia sanggup mati walaupun digergaji. Dia langsung tidak meninggalkan agamanya. Apakah orang-orang seumpama ini boleh didakwa sebagai seorang yang pengecut atau ia adalah masalah perancangan dan strategi dan persiapan? Jadi kita melihat di sini bukan sebab pengacut, bukan sebab takut, tapi dengan sebab perancangan dan strategi dakwah. Yang kelima, kemudian selepas mengambil sebab-sebab, kadang-kadang Allah menentukan sesuatu di luar apa yang dirancangkan. Gulam ketika diseksa, dia tidak mampu menanggung penyiksaan tersebut, maka dia menceritakan tentang rahib seperti mana kisah seterusnya. Nanti kita akan sambung kisah yang akan datang ini, bahawa gulam tak boleh nak berhadapan dengan ujian. Tak. Memang kadang-kadang ujian yang kita hadapi ni, ataupun pejuang-pejuang dakwah ilallah ini, mereka kadang-kadang tidak tahan dengan ujian. Seperti mana berlaku kepada Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir. Ada yang sanggup. Tak, kalau kita tengok mak dia, Sumayyah, ayah dia Yasir, mampu untuk menanggung derita siksaan yang telah dilaksanakan oleh kaum Quraisy, sehingga kan mereka memperolehi syahidah. Tak. Dan Ammar bin Yasir tak mampu nak menerima siksaan, dan dia merasakan bahawa panjang lagi hidup dia untuk din Allah Subhanahu wa taala, maka dia sanggup keluarkan kata-kata di mulut, tapi hatinya tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau bagaimanapun, sehingga kan akan datang ni gulam tak dapat nak menghadapi ujian yang dihadapi, maka dia terpaksa menceritakan tentang rahib. Maka di sana, yang kelima ni kita nak melihat, selepas mengambil sebab-sebab,
kadang-kadang Allah menentukan sesuatu di luar apa yang dirancangkan. Kadang-kadang kita tak dapat nak melaksanakan di luar daripada perancangan kita. Tak seperti mana surah Yusuf yang dibacakan tadi ayat 21. Surah Yusuf ayat 21 tadi, wallahu ghalibun ala amrihi walakin aksaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Allah berkuasa terhadap sesuatu benda. Begitu juga dengan kisah kalau kita lihat bagaimana nanti kita akan tahu rahib akan tangkap juga tak, dengan sebab Ghulam terpaksa untuk memberitahu. Kemudian begitu juga Surakah bin Malik yang berjaya mengikori Nabi SAW dan Abu Bakar di dalam perjalanan menuju ke Madinah. Surakah bin Malik berjaya menjumpai Rasulullah dan Abu Bakar dalam perjalanan nak menuju ke Madinah itu. Walaupun Rasulullah telah merancang pelbagai strategi, tapi Surakah ni berjaya nak mengikori Rasulullah. Maka semuanya itu kita hendaklah kembali menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak serahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, yang terakhirnya tuan-tuan, kita wajib membezakan di antara menjaga para da'i kerana peribadi mereka dengan menjaga mereka kerana mereka adalah pembawa obor-obor dakwah. Jadi kita nak kena beza, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita menjaga para da'i ni kerana peribadi mereka dengan menjaga mereka kerana mereka adalah pembawa obor-obor dakwah. Jadi kita nak jaga para da'i ni sebab mereka ini pembawa obor-obor dakwah. Jadi menjaga mereka bermakna menjaga dakwah. Kita nak jaga para da'i ni supaya, sebab itu rahib berkata kepada Ghulam tadi yang saya baca tadi kan. Kalau kita lihat, fa ini betulita fala tadulla alayya. Dia nak menjaga, bukan nak jaga peribadi semata-mata peribadi da'i itu saja, tapi kita nak jaga dakwah itu sendiri, penerusan dakwah. Menjaga mereka bermakna menjaga dakwah, penerusan, kesuburan dan kemajuannya menuju kepada matlamatnya. Itu yang penting. Ketidakfahaman terhadap perkara ini adalah satu yang berbahaya. Kalau kita tidak faham terhadap perkara ini, suatu benda yang berbahaya. Betul seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Betul. Nak beli syurga, Allah beli jiwa orang mukmin, harta orang mukmin. Maka di sana nak boleh syurga, dia nak kena korbankan jiwa dia, betul. Tetapi di sana kita nak kena berhati-hati. Nak jaga penerusan dakwah ini. Nak menjaga kesuburan dakwah ini. Jadi kita tidak sepatutnya mengutamakan keselamatan diri sendiri. Kita tidak sepatutnya mengutamakan keselamatan diri sendiri. Perkara ini memerlukan kepada muhasabah yang berterusan dan pemerhatian yang serius. Hati amat cepat berubah daripada air yang mendidih. Kita memilih di atas kebenaran. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah yang boleh kita ambil daripada rangkap hadis tadi, yang mana bagaimana untuk kita menjaga kerahsiaan seorang da'i itu, seorang da'i ilallah ini, demi untuk menjaga penerusan dakwah ataupun organisasi dakwah ataupun din Islam itu sendiri. Mudah-mudahan ia menjadi maju dan berkembang dalam rangka susunan ataupun strategi yang kita laksanakan ini. Dan akhirnya kita nak kena ingat juga, walau bagaimanapun sebab yang kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil, strategi yang kita ambil,
Semuanya kita nak kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala urusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja untuk petang ini. Mudah-mudahan kita mengambil sedikit makluman, ilmu, kefahaman dalam melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, berpandukan hadis yang disampaikan oleh Sahih Muslim, diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang gulam ataupun ashabul ukhdud ini, syahir dan sahir dan rahib ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan berjumpa di minggu hadapan, waktu dan hari yang sama. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita akan sambung lagi berkaitan tentang rangkap hadis tersebut. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.